Radio Al-Qasid Puan Asma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan very good morning. Tuan-tuan hadirin yang saya muliakan, saya akan merumuskan apa pembentangan yang saya telah buat selama 5 minit tadi di atas stage. Sebab masa 5 minit itu terlalu singkat, jadi saya terpaksa compactkan apa yang saya nak cakap. Jadi rasionalnya kenapa saya memilih, sebelum tu saya nak terangkan apa yang dikatakan dengan subject based classroom ni. Sebenarnya subject based classroom ni bilik kelas atau bilik darjah yang sedia ada di sekolah kita ubah jadi bilik mata pelajaran. Jadi maknanya kalau dulu katalah tingkatan 1 ada 8 kelas, bermakna kita ada kelas 1A, 1B, 1C, 1D dan seterusnya. Tapi sekarang dah tak ada lagi nama tu, kita tukar 1A jadi bilik sejarah, 1B jadi bilik geografi, sampailah 8 subjek tingkatan 1 tu ada satu bilik mata pelajaran yang tersendiri. Itu yang dimaksudkan bilik mata pelajaran. Dan guru akan mengajar, katalah cikgu tu guru bahasa Melayu, dia akan terus pergi ke bilik bahasa Melayu. Dan semua bahan-bahan resource, bahan-bahan sumber, buku latihan, buku rujukan, modul-modul relief, semua kita letak di bilik itu. Jadi kalau guru tu masuk, dia tak payahlah nak mengangkut semua-semua bahan tu daripada staff room. Tak payah pula nak arahkan budak pergi staff room ambil saya punya buku atas meja, buku latihan awak saya dah tanda. Kita tak nak benda tu. Sebab benda tu sebenarnya menyebabkan waktu instructional tu. Sebab kita kena kawal waktu instructional kita. Jadi dengan adanya subject based classroom, maknanya perkara-perkara yang macam tu yang orang kata walaupun nampak mudah, tapi dia memberi kesan kepada pembelajaran di bilik darjah. Jadi yang kedua, kita memang hadapi challenge. Bila buat benda baru ni, memang hadapi challenge. Yang pertamanya dari segi pelajar. Yang saya katakan tadi bahawa memang pelajar tak sukalah. Dia suka duduk dalam kelas. Tapi apa yang kami nampak, bila duduk lama-lama dalam kelas, ramai yang tidur. Jadi di samping nak mengatasi masalah tidur tu, kita buat benda macam ni, kita gerakkan dia ke kelas lain. Sebab kita kena lihat pula dari aspek kesihatan. Dari aspek kesihatan, banyak kita bergerak, makin banyak energi kita, minda kita makin sihat. Macam kita bersenam, contohnya lah. Bila kita bersenam kan minda kita, badan kita sihat. Yang ketiganya, masa. Masa PMP. Masa PMP setiap subjek. Kalau biasa saya gunakan 40 minit, kita gunakan 40 minit bagi setiap subjek. Contoh ni, saya ambil contoh. Contohnya subjek sejarah menengah rendah. 1 minggu dia belajar 3 waktu. Bermakna 3 times 40 jadi 120 minutes. So kita bagi 2, kita jadikan dia 2 waktu, 40 minit. Kenapa saya buat macam tu? Sebab yang pertama, bila saya dah buat subject based classroom, saya menyebabkan bergerakan. Takkan setiap 40 minit pelajar kita nak bergerak. Itu satu. Yang kedua, bila kita buat macam ni, kita dapat mengurangkan waktu kelewatan guru masuk kelas. Kerana guru mata pelajaran, katalah dia free waktu tu, guru bahasa Melayu, dia free waktu tu, kelas mata pelajaran bahasa Melayu kosong, dia boleh duduk kat situ. Dia tunggu pelajar datang. Kita terbalikkan. Dia tunggu pelajar datang. Ataupun kalau misalkan dia berada di kelas lain, bila pelajar tu nak belajar bahasa Melayu, dia tak boleh masuk selagi guru tak sampai. Jadi punctuality tu yang kita nak jaga. Jadi secara tak langsung, kita pentadbir nampak cikgu mana yang tak masuk kelas, cikgu mana yang lewat. Jadi benda tu orang kata serampang 2 mata lah. Banyak benda. Yang ketiganya dari segi vandalism. Vandalism ni sangat-sangat teruk lah di sekolah menengah bantah. Saya akui lah. Bila saya mula-mula dia hantar kat situ, memang saya pening kepala. Yang mana saya nak mulakan dulu ni? Yang ini teruk, yang ini bermasalah, yang sikap pelajar, sikap guru. Jadi bila kami buat subject based classroom, masa kita atur, kita buat TSIP, plan tindakan, kita akan pastikan setiap bilik mata pelajaran ada sekurang-kurangnya 3 orang cikgu bertanggungjawab.
Jadi secara tak langsung semua orang ada tugas ni. Nanti dia akan ngadu lah, puan saya je buat, yang seorang lagi tak buat. Kita panggil, kenapa awak tak tolong? Ini pun tanggungjawab awak juga. Jadi itulah antara sebab ni kenapa. Okey, cabaran yang kedua ni nak yakinkan cikgu, bukan senang, perempuan. Macam-macam surat layang, macam-macam panggilan telefon, semua saya hadapi. Tanyalah Tuan Haji Khalid, ada yang supaya tak payah jawab, tak apa. Saya dah malas nak jawab. Sebab bagi saya benda tu remeh-temeh. Itu masalah peribadi. Saya tak akan jawab. Nak convince cikgu tu macam mana? Jadi apa yang kami buat? Kami buat sesi brainstorming. Kita panggil semua cikgu. Sebab saya kata saya orang baru di sini. Saya tak tahu apa masalah sebelum ini di bilik darjah, terutama di bilik darjah. Jadi biarlah cikgu-cikgu yang tahu keadaan macam mana masalah mereka menghadapi pelajar. Mereka sendiri yang memikirkan, mencadangkan, beri idea macam mana cadangan nak mengatasi. Jadi itulah persetujuan bersama. Akhirnya tercetuslah kita buat SBC. Jadi alhamdulillah bila kita dah buat, kita nampaklah memang masih ada juga, bukan kata orang apa kita buat 100% orang boleh terima. Sekurang-kurangnya bagi saya sebagai pemimpin sekolah, kalau 80% ikut, 20% tak nak ikut, kita boleh terima sebenarnya. Maknanya itu dah satu orang kata apa ni, pencapaian yang baik lah. Jadi yang 20% ni macam mana kita nak atasi? So kita buat strategi. Yang pertama, kita ajak dia masuk CPD. Kita ajak dia ikut sama. Sebab dalam CPD, habis saja sesi CPD. CPD ni LDP sebenarnya, tapi dia fokus pada pembelajaran, teaching and learning. Jadi lepas habis CPD, dia akan ada homework. Homework tu mesti buat peer group observation. Dia pantau dia, kawan dia pantau dia. Jadi secara tak langsung, kalau dia tak buat, kawan dia mesti kata, kan dah belajar, kenapa tak buat? Jadi itu cara kita tarik sikit-sikit. Cara yang kedua, kita buat PLC. PLC ni ganti KMK lah. Kalau dulu kita kawalan mutu kerja, maknanya guru kanan main pelanan. Dia sebagai pengurusi, dia akan berbincang dalam kumpulan mata pelajaran dia, dan dia akan tanyalah apa masalah awak, bagaimana yang perlu kita bantu. Jadi itulah cara-cara yang kami buatlah, macam mana kita nak overcome challenge ni. Saya ingin menjelaskan di sini experience saya, pengalaman saya sendiri sebagai salah seorang guru yang terlibat secara langsung dengan subject-based classroom. Di sekolah saya dipertanggungjawabkan dengan berbagai-bagai jawatan. Guru rumah sukan, guru, saya adalah setiausaha co-curriculum. Saya adalah salah seorang penentang SBC sebenarnya. Sebab saya tahu bila SBC saya akan salah seorang guru yang akan diberikan tugas menjaga kelas. Saya terlibat dengan SBC, saya adalah guru tingkatan juga pada masa yang sama. Jadi untuk SBC ni saya rasa yang pertama sekali, saya tak curi masa, itu yang penting. Sebab saya tunggu pelajar, bukan pelajar tunggu saya. Kalau dulu saya mengajar di kelas yang pertama, bunyi loceng, saya akan bergerak ke kelas yang kedua. Di kelas yang kedua, contohnya kelas yang pertama Form 1, kelas yang kedua Form 2, bahannya berlainan. Saya terpaksa daripada kelas yang pertama saya bergerak ke kelas kedua, saya singgah di staff room untuk ambil bahan tingkatan yang seterusnya. Sekarang saya tak perlu sebab semua bahan saya berada dalam bilik saya sendiri. Saya berkongsi bilik tersebut dengan 3 orang guru yang lain. Bahan saya, bahan dia, bahan dia, bahan saya. Kami share, and then all the reference books are there. Tak ada masalah. Dan pelajar saya sangat saya kata memberi kesan kepada saya. And then untuk student display, kalau cikgu tengok kat belakang tu, student display is very important sebenarnya. Saya mengajar kelas yang paling hujung, cikgu ABC pun dia tak tahu. Dia kenal A, dia tak kenal D, dia tak kenal P. Itu masalah saya. Bila saya ada student display, they are very proud. Tiap-tiap hari, teacher tampal, no, wait. You have for your turn.
Kalau di kelas biasa, ruang yang diberikan kepada saya hanya sebahagian sebab saya kena share satu kelas untuk 8 subjek. But now, I have one classroom, I have to share with only 9 classes. So semuanya paparan tu ada. Sikit ke banyak keep on changing. Teacher tukarlah. Dia sendiri yang buat. Okay? Saya hanya jadi tukang arah je. Okay, banyak baik-baik tau, nanti jatuh teacher susah. Everything semua dia nak letak cikgu. Even yang ini kelas dia. And then one more thing, apa yang saya buat? Disiplin. Okay, disiplin. Kalau dia duduk di kelas dia, saya hanya ajar kelas tu je. Saya tak boleh. Jadi kelas saya tak ada tong sampah. Tak ada dustbin in my class. So every students yang korek pensel ke, they have to bring their own plastic from home. Jadi mereka masukkan. So ada 9 kelas. Jadi secara tak langsung, kalau satu kelas 40 orang, 9 kelas itu. Jadi kita dah didik 9 kelas tak buat sampah dalam kelas tu. Jadi dia bawa balik. Teacher, where to throw? Dia cakap, put inside your bag, you throw outside. And then the next day, teacher forgot to throw. Dia bawa semula, never mind, you keep on. Tambah plastik tu, tak ada sampah. Itu senang. And then masa budak tak cilok. Dia tak ada mencilok lah. Macam tadi Puan Azman, itu cabaran. At first memang susah. Daripada kelas saya nak pergi kelas sebelah, dia akan shoot singgah toilet. Most probably toilet is the most important room pada diorang. Okay? Tapi sekarang tak ada masa, because every time kita dah ada, kita dah tunggu, and then kita take attendance, we have consequences. Pelajar yang masuk 3 times late, so satu kesalahan, disiplin. Pelajar yang lewat. Sekarang saya tak perlukan borang pink untuk kesalahan disiplin. Every student on time. Cikgu pun on time. Saya tak ada masalah nak bawa bahan. So siapa nak datang observe, saya senyum. Sebab bahan saya semua dah ada dekat. Tak ada pun, ada bahan kawan, ambil je lah keluar. Jadi observer kata, oh very good teacher. No, bukan saya yang very good. My friends are good, dia sediakan bahan untuk saya guna. So everything sharing. Okay, that's it. Itu pengalaman saya. Kita boleh jumpa lepas ni pun